Okey, pada hari ini saya akan bercakap tentang tokoh kepimpinan yang saya pilih, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Menurut perspektif Islam, setiap orang yang beriman adalah khalifah di muka bumi, yang mana tindakan dan perbuatannya sentiasa dalam perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepimpinan dalam Islam adalah berasaskan kepada nilai murni yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kepimpinan dalam Islam adalah untuk kebaikan dan kebajikan semua makhluk. Kepimpinan dalam Islam juga menerapkan pelaksanaan sistem syura, iaitu bermesyuarat serta mengutamakan delegasi atau agihan tugas mengikut kelayakan dan kemahiran seseorang. Al-Syura adalah satu konsep dalam menentukan sesuatu keputusan dalam pemerintahan Islam. Sistem ini sangat penting sebagai faktor utama kejayaan politik Islam, dan atas asas ianya adalah penentuan atau penjamin tidak ada cacatnya pelaksanaan dalam mana-mana zaman. Dalam melaksanakan kepimimpinannya, pemimpin tidak boleh bertingkah laku sewenang-wenangnya, iaitu terkeluar daripada landasan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau melakukan perbuatan yang dilarang. Kepimpinan juga harus mampu mengarah dan membimbing orang lain untuk sesuatu kegiatan. Sebagai contoh kepimpinan yang terkenal dalam Islam, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain itu, Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Din juga merupakan pemimpin yang hebat, khususnya di Malaysia. Latar belakang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang tokoh Islam terkemuka pada zaman Uthmaniyah dan telah menyumbang kepada usaha-usaha mendaulatkan Islam. Baginda diberi gelaran Al-Fatih kerana kejayaan baginda melalui kawasan-kawasan baru di Eropah. Baginda merupakan seorang sultan yang sangat berkarisma, adil, bijaksana dan berwawasan tinggi. Sultan Muhammad Al-Fatih telah dilahirkan pada 29 Mac 1432 di Edin dan meninggal dunia pada 3 Mei 1481 di Unkarcayri, berdekatan Gebze. Baginda merupakan sultan yang berjaya memerintah Empayar Uthmaniyah dalam masa yang singkat, iaitu dari tahun 1444 ke 1446 dan kemudiannya dari tahun 1451 ke 1481. Ketika baginda berumur 21 tahun, baginda telah menakluk kota Konstantinopel yang membawa kepada kehancuran Empayar Byzantine. Bapanya adalah Sultan Murad II dan ibunya bernama Huma Hatun, anak perempuan kepada Abdullah dari Hum. Semasa kelahirannya, ayahanda baginda iaitu Sultan Murad II sedang membaca Quran pada surah Al-Fat ayat 1 yang bermaksud maksud, sesungguhnya kami telah memberikan padamu kemenangan yang nyata. Hal ini merupakan sebuah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda, dan peristiwa ini memberi petanda bahawa baginda merupakan pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Kekuatan diri Sultan Muhammad Al-Fatih ini terletak pada kekuatan peribadi baginda. Baginda mempunyai personaliti yang mantap dan memiliki karisma pemimpin yang unggul. Antara sumbangan-sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah penaklukan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih telah meninjau dan mengkaji usaha yang dibuat oleh ayahandanya untuk menawan kota Konstantinopel sejak kecil. Baginda mengkaji pelan kota Konstantinopel secara terperinci pada setiap malam bagi mengelak pasti sebarang faktor-faktor kelemahan
kota tersebut sepanjang 2 tahun pertama selepas baginda menaiki tahta. Selain itu, baginda juga mendirikan masjid-masjid. Gereja besar St. Sofia dijadikan pusat ibadat orang Islam. Gereja tersebut dikenali sebagai Masjid Hagia Sophia pada hari ini. Sebagai baginda yang seterusnya ialah membuka laluan penaklukan ke Eropah. Seterusnya, dalam bidang pendidikan, sekolah dan institusi keilmuan telah dibina di setiap kawasan. Beberapa perubahan dalam sistem pendidikan telah dilakukan, iaitu sistem pengajaran dan kurikulum serta menyeragamkannya hingga ke kawasan pedalaman. Selain dari bidang pendidikan, Sultan Muhammad Al-Fatih turut mengamalkan dasar pembangunan di mana pembinaan masjid, hospital, sekolah, istana, taman-taman dan pasar-pasar besar telah dilakukan. Sultan Muhammad Al-Fatih begitu meminati bidang kesenian serta memberi perhatian yang khusus dalam bidang ini. Baginda sentiasa mendampingi penyair-penyair terkenal pada waktu itu seperti Ahmad Pasha, Mahmud Pasha dan Kasim Al-Jaziri Pasha. Dalam bidang pemerintahan, beberapa dasar telah dibangunkan di mana pada peringkat awal Sultan Muhammad Al-Fatih membentuk satu jabatan yang terdiri daripada ulama-ulama terkenal. Sultan Muhammad Al-Fatih turut memberikan perhatian dalam bidang perdagangan dan perindustrian di mana baginda melengkapkan pelbagai prasarana dan infrastruktur yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk meneroka bidang ini. Sumbangan baginda yang terakhir adalah menambah bilangan penduduk Istanbul yang sudah berkurang akibat terkorban dalam peperangan sebelumnya. Antara kesan kepimpinan kepada agama ialah agama Islam akan tersebar luas dengan adanya pemimpin yang memimpin berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, agama Islam akan dipandang mulia oleh agama lain, merupakan kesan kepimpinan kepada agama yang kedua. Apabila mengkaji sejarah Islam, pasti akan wujud pandangan positif bahawa sempurnanya ajaran agama Islam hingga mampu menampilkan sejumlah pemimpin yang hebat seperti Abu Bakar Al-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Antara kesan kepimpinan kepada negara ialah negara dapat dipimpin dengan baik dari segi keadilan. Pemimpin yang adil akan berusaha sedaya yang mungkin untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan sentiasa berusaha untuk menggembling tenaga dan berfikir untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, negara akan aman dan harmoni kerana sifat amanah dari pemimpin. Tidak mengira siapa diri, jawatan atau apa sahaja, kita haruslah menjaga amanah yang diberikan dan sentiasa berwaspada di atas amanah tersebut. Pemimpin yang amanah akan melestarikan negara yang terbilang tanpa sebarang konflik dan akan sentiasa adil tanpa sikap berat sebelah. Antara kesan kepemimpinan kepada bangsa ialah tidak berlakunya perpecahan bangsa. Hal seperti ini boleh dikekalkan dengan menanam sifat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Kesan kepimpinan kepada bangsa adalah bangsa akan menjadi lebih maju. Hal ini demikian kerana bangsa akan bersatu padu dan menghormati di antara satu sama lain. Antara kesan kepemimpinan kepada diri sendiri pula ialah disenangi oleh semua pihak kerana bersifat jujur tidak akan merugikan kita. Justru kejujuran akan membawa manfaat. Di antaranya adalah dapat membuat seseorang menjadi mudah dipercaya oleh orang lain. Selain itu, kesan kepemimpinan kepada diri sendiri ialah kita akan berfikiran lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan atau menyelesaikan suatu masalah. Hal ini kerana kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah yang mendatang supaya segala perancangan kita
akan berjalan dengan lancar. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.